FRAME akan menyertai Kongres Pertubuh Perhutanan Sedunia di Korea pada 2 hingga 6 Mei 2022. Jadi untuk mengupas lebih lanjut mengenai kongres ini, kita bersama dengan Pengarah Bahagian Perhutanan dan Alam Sekitar Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia FRAME, Dr. Wan Muhammad Syukri. Wan Ahmad, Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih, Syarika. Baik, pertama sekali kita nak ucapkan tahniah dulu kepada FRAME kerana telah berjaya mendapatkan slot bagi side event di World Forestry Congress kali ke-15. Mukadimahnya mungkin doktor boleh beritahu latar belakang mengenai Kongres Perhutanan ini. Okay, terima kasih, Syarika. Pertama sekali saya ingin mengucapkan syukurlah kepada Allah SWT kerana FRAME telah berjaya mendapatkan satu slot di World Forestry Congress atau Kongres Perhutanan Sedunia, yang mana ini adalah kali pertama kita mendapatkan side event sebegini. Sebelum ini kita menyertai cara biasalah sebagai peserta dalam kongres ini. So, kongres ini sangat penting, antara perhimpunan yang sangat penting bagi sektor perhutanan. Terutamanya apabila di sini akan membincangkan isu-isu perhutanan, macam mana nak menguruskan hutan di masa hadapan, macam mana kita nak memelihara hutan dan sebagainya lah. So, kongres ini berlangsung pada 2 hingga 6 hari bulan Mei di Korea, di Seoul, Korea. Kongres ini akan berlangsung biasanya pada 6 tahun sekali. 6 tahun sekali? 6 tahun sekali. Dan dia di bawah FAO, Food and Agriculture Organization, di bawah United Nations lah, di bawah Bahasa Bersatu. So, semasa kongres ini, penglibatan di peringkat dunia memang ramai. Apalagi kita dah dikongkong oleh COVID selama 2 tahun ini. Betul. So, kita melihat kongres ini akan mengumpulkan banyak cendekiawan, pengalaman, personel-personel berpengalaman dan sebagainya untuk sama-sama menyumbang ke arah perhutanan yang lebih baik di masa hadapan. So, di dalam kongres ini mereka akan berbincang ke mana arah tuju perhutanan selepas ini. Okay. Dikesani oleh COVID 2-3 tahun kebelakangan ini, so memberi kesan kepada sektor perhutanan. Jadi di sini mereka akan mengupas insya-Allah macam mana kita ingin ke hadapan membina satu alam sekitar yang lebih baik, sektor perhutanan yang lebih baik, ekonomi yang lebih baik kepada negara. Dia juga WFC ini akan menjadi penasihat juga kepada pembuat dasar di negara-negara, di peringkat nasional dan antarabangsa untuk membina satu masa depan yang lebih baiklah, kita katakan begitu. Seperti FRAME sendiri, apa di antara isu yang akan diketengahkan pada kongres kali ini? Okey. Seperti kita sedia maklumlah, kita menumpukan kepada isu mangrove. Ataupun hutan paya laut. Okey, pada tahun 2004, 26 Disember 2004, dunia telah digemparkan dengan keadaan tsunami. So, tsunami ini memberi kesan pada ekonomi, kepada kehidupan rakyat. Telah mengorbankan 230,000 lebih orang di dunia, dan terkesan juga di negara ASEAN, Indonesia, Thailand, termasuklah Malaysia sendiri, di mana terdapat 67 kematian yang berlaku. Okay. So, hasil daripada itu, pihak kementerian, Kementerian Tenaga dan Alam Sumber Asli, di mana FRAME berada di bawah kementerian itu, telah menubuhkan satu jawatan kuasa bertindak untuk menanam balik kawasan-kawasan pesisiran pantai dengan pokok-pokok bakau dan juga pokok-pokok yang sesuai. Kerana apabila berlakunya tsunami ini, mungkin kita baru sedar betapa pentingnya ada hutan bakau. Betul. Kerana kita tengok impak selepas itu, selepas dihentam oleh ombak yang dikatakan setinggi 30 meter itu, di kawasan-kawasan yang ada buffer oleh hutan bakau ini mengalami kurang impak daripada yang tidak ada. So, daripada itu, bukan hanya FRAME tetapi Jabatan Perhutanan Malaysia, NGO, komuniti dan sebagainya bekerja keras untuk menanam balik pesisiran pantai ini. Jadi kita akan membawa ini ke WFC, menunjukkan kepada dunia bahawa kita telah membuat sesuatu kepada hutan paya bakau kita, pesisiran pantai kita, supaya kita dapat selamatkan
bukan hanya harta benda tetapi nyawa yang berada di belakang hutan paya bakau itu. Betul. Kita sering melihat seperti Jepun bagaimana mereka ada pertahanan, tapi itu kita katakan sebagai man-made. Tapi kita ini cukup bertuah sebenarnya kerana kita ada pertahanan semula jadi tetapi tidak ramai yang menghargai. Jadi kalau itu isu yang dibawa ke Jepun, sebagai rakyat Malaysia, keluarga Malaysia, cakna dan juga bagaimana sebenarnya penerimaan keluarga Malaysia terhadap betapa pentingnya paya bakau itu? Okey. Frame sendiri telah menjalankan banyak kajian. Hasil daripada dana yang kita terima. Kita daripada RMK, Rancangan Malaysia ke-9 hingga ke sekarang, Rancangan Malaysia ke-12, telah menjalankan lebih kurang 114 kajian yang melibatkan 15 juta ringgit Malaysia lah. So, pelbagai kajian yang kita buat bersama institusi pendidikan lain, universiti dan sebagainya, dan juga bersama komuniti. Banyak event yang kita melibatkan penduduk setempat, orang kampung, NGO, supaya mereka lebih faham apa kepentingan hutan sebagainya. Itu kalau kita bercakap mengenai hutan bakau lah. Tetapi kalau saya boleh panjangkan sedikit, hutan ini banyak sangat fungsi dia. Betul. Terutamanya satunya ialah memberikan oksigen kepada kita. Kita bernafas hari-hari ini kita lupa bahawa pokok yang memberikan oksigen. Daripada kita dia menyerap karbon dan memberi oksigen. Sebagai penahan daripada hakisan. Kalau kita tengok di pesisir pantai banyak hakisan berlaku, hentaman ombak dan sebagainya. So sekiranya ada pokok yang mencengkam tanah-tanah ini, so mereka dapat menahan daripada hakisan. Itulah dia sebenarnya konsep keluarga Malaysia. Kita kena ada konsep kesyukuran. Tapi kadang-kadang kita terlupa kesyukuran terhadap alam sekitar ini. Berbalik kepada Kongres Perhutanan Sedunia yang akan berlangsung di Korea pada 2 hingga 6 Mei ini. Apa sebenarnya signifikan penyertaan Malaysia dalam kongres ini? Okey. Macam saya katakan tadi, di sini akan berkumpul cendekiawan. Yang berpengalaman dan sebagainya. So di sana kita akan bertukar pengalaman. Kita akan belajar daripada negara lain. Di masa yang sama kita akan memberitahu juga negara lain bahawa Malaysia tidak ke belakang. Malaysia telah membuat sesuatu untuk menjaga alam sekitar, untuk menjaga rakyat dan sebagainya. So di situ akan berlaku pertukaran pengalaman, keputusan kajian dan sebagainya, dan akhirnya keputusan itu akan dibawa peringkat lebih tinggi. Mungkin daripada kerajaan di peringkat nasional dan juga antarabangsa, yang mungkin akan mewujudkan kerjasama antara negara, dan juga akan menjadikan mungkin satu polisi atau dasar selepas ini. So itu saya rasa satu yang penting, kerana kita tidak mahu ke belakang, kita mahu ke depan. Akan mewujudkan satu dasar-dasar akta yang melindungi seterusnya alam sekitar kita, terutamanya hutan paya bakau lah dalam kes ini. Berlangsung sepanjang 2 hingga 6 Mei ini, mungkin Doktor juga boleh kongsikan apa di antara pengisian dan juga tentatif yang akan berlaku sepanjang kongres itu. Okey, selama lebih kurang 4-5 hari berlaku di sana. So kita bukan hanya frame sahaja di sana, kita ada rakan kongsi. Rakan bersama, contohnya Jabatan Perhutanan, WI, Wildlife International. Kita ada juga MAP, Mangrove Action Project, yang itu daripada Filipina, daripada Filipina, daripada Indonesia dan juga Malaysia. Of course, FRIM dan juga Jabatan Hutan akan membentangkan kertas kerja. Contohnya saya sendiri akan membentangkan kertas kerja. Satunya ialah kajian yang telah kita jalankan. Macam mana untuk menyelamatkan hutan paya bakau. Begitu juga Jabatan Perhutanan akan membincangkan tentang isu dan juga challenges untuk menanam bakau. Tak senang Syafiqah untuk tanam bakau ni. Betul. Pasal dia akan berdepan dengan ombak di tepi pantai. Mungkin kita tanam pagi, petang dah hilang pokok itu. So, susah. Kalau orang tak faham, kata cocok je hidup, tidak. Memang susah. Dan juga kata rakan kita tadi, ASEAN tadi, Filipina dan juga Indonesia, juga berbincang mengenai pelibatan komuniti untuk menanam bakau dan sebagainya. So itu antara agenda, dan kita mendapat slot pada 6 hari bulan pada hari terakhir, iaitu pada pukul 12 hingga pukul 1.30. Tak lama 1 jam setengah. So kita ada 4 kertas kerja dan juga of course question and answer lah. So di situ kita akan bertukar pendapat dan akan wujud network nanti dengan negara-negara lain. Jika Doktor boleh kongsikan juga, tadi dimaklumkan bahawa kongres ini berlangsung selama 6 tahun sekali. Jika tahun ini berlangsung di Korea, bagaimana pula sebelum ini? Siapakah tuan rumah? Kita telah
bermulanya WFC ini pada tahun 1926. Yang negara pertama ialah Rom, ya, 1926, dan selepas itu diikuti oleh Budapest 1935, Finland, Helsinki, ya, 1949. Yang ini lewat sedikit kerana ada perang dunia masa itu. So gap tu agak jauh. Yang keempat di Dehradun, India, 1954. Seterusnya ke Amerika Syarikat 1960. Madrid 1966, Buenos Aires, Argentina 1972. Jiran kita Jakarta pernah jadi host pada 1978. Dan Mexico 1985, France, ya, Paris 1991, Turki 1997, Quebec City, Kanada 2003, Buenos Aires, Argentina 2009, dan yang terakhir, yang ke-14 di South Africa, Durban 2015. Dan kali ini sepatutnya ialah 2021. Oleh kerana kita disekat oleh pandemik tadi, so kita Korea telah melewatkan 1 tahun dan akan berlangsung minggu depan lah. InsyaAllah. Jadi mungkin Dr. ada sedikit harapan untuk Kongres pada kali ini? Saya mewakili kementerian, di bawah kementerian dan juga rakan-rakan tadilah, Jabatan Perhutanan dan sebagainya, berharap Kongres ini akan memberikan satu impak yang besar. Di mana kita ingin menunjukkan kepada dunia bahawa kita telah lakukan sesuatu, ya, untuk membina masa depan yang lebih baik. So tema Kongres ini ialah Building a Green, Healthy and Resilient Future with Forests. So kita akan membina masa depan yang lebih hijau, masa depan yang lebih sehat, masa depan yang lebih berdaya tahan dengan hutan yang kita ada ni. Betul. So kita mengharapkan bahawa selepas daripada Kongres ini, lebih banyak aktiviti-aktiviti yang akan berlaku, lebih banyak networking antara negara-negara untuk menyelamatkan terutamanya hutan bakau di peringkat negara dan peringkat dunia lah. So kita sangat-sangat menjemput juga lah rakyat Malaysia, kerana dia ini dijadikan hybrid. Ada juga online. Kalau sempat menonton di sana, boleh juga lah. So, kita mempersilakan untuk bersama-sama kita di Korea nanti. Ya, betul. Kena bersama-sama supaya kita lebih menghargai paya bakau kita dan juga bersyukur kerana adanya pihak dan juga agensi yang melakukan aktiviti menanam semula paya bakau. Seperti mana Dr. kata tadi, bukan mudah. Hari ini pagi tanam, mungkin tengah hari hilang. Betul. Di bawah ombak. Betul. Baik, terima kasih Dr. Wan Muhammad Syukri Wan Ahmad, Pengarah Bahagian Perhutanan dan Alam Sekitar Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia FRIM. Tahniah sekali lagi kita nak ucapkan kepada FRIM atas akan menyertai Kongres Perhutanan Sedunia di Korea pada 2 hingga 6 Mei 2022. Terima kasih.